Ini merupakan buku Love and Peace yang telah diserahkan kepada pihak polis masa dahulu dan masih dibawa posesi kata silap saksi pakar untuk DNA. Prosiding inkuest kematian Allahyarham Zara Khairina Mahathir terus mendedahkan pelbagai persoalan baru apabila saksi ke-8 Ketua Warden SMKA Tun Dato' Mustafa Azhari Abdul Sagab memberi keterangan mengenai isu diary peribadi arwah dan helaian tulisan tangan yang kini menjadi bahan ekshibit mahkamah. Azhari menegaskan beliau tidak pernah melihat diary berkenaan sebelum ini dan hanya mengetahuinya pada prosiding semalam selepas ditunjukkan oleh peguam keluarga Shahlan Jufri. Tiada siapa beri kebenaran kepada kami untuk baca diary itu. Kami hanya mahu tahu isinya kerana Ibu Zara berulang kali menyebut mengenainya. Itu katanya di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Beliau memaklumkan bahawa diary itu ditemui oleh Cikgu Miswati bersama 2 pelajar lain semasa mengemas barang di loker arwah. Namun 4 diary lain yang turut ditemui tidak diserahkan kepada Ibu Zahra ketika itu kerana tidak disedari. Azhari turut mendedahkan 15 helaian kertas dipercayai tulisan arwah ditemui di rak buku belakang kelas. Rak kayu tanpa kunci itu boleh diakses oleh sesiapa saja. Saya akui tidak logik diary atau tulisan peribadi disimpan di rak terbuka begitu. Namun helaian itu memang ditemui di situ. Semua dokumen telah diserahkan kepada pihak polis dan kini menjadi ekshibit mahkamah. Dalam pada itu, Wakil Peguam Ibu Zara memaklumkan pada media pada sidang ringkas semalam bahawa saksi pakar telah hadir bagi tujuan pengesahan kesahihan dokumen berkaitan arwah. Namun, masih terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat diakses kerana ia dibawa oleh saksi yang membuat laporan DNA termasuk diary Love and Peace yang sebelum ini telah diserahkan kepada pihak polis. Kenyataan itu menimbulkan persoalan tentang keberadaan sebenar dokumen berkenaan serta status rujukan rasmi di mahkamah. Wakil Peguam Keluarga turut mengingatkan orang ramai agar tidak terlalu emosi dalam meninggalkan komen di media sosial berhubung prosiding inkuest. Inkuest hari ini akan diteruskan dengan keterangan saksi seterusnya, manakala isu dokumen dan diary peribadi arwah dijangka kekal menjadi fokus utama bagi membantu mahkamah merungkai punca sebenar kematian Zara Khairina. Dia lah. Hai. Janganlah sok-sok. Okey. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini mandat kepada saya. Terima kasih kepada semua media lagi setia menanti jam 5 ni hari. Update ringkas untuk hari ini, keterangan saksi ke-8. Ya. Berterusan Ketua Warden, soal balas masih diteruskan esok kerana ada peguam daripada calon offender pertama masih menanya, dan itu yang ringkasan untuk proceeding inquest. Pada hari ini juga kita punya saksi pakar forensik dokumen telah hadir, Dr. Lintini. Dia memulakan kerja dia untuk memeriksa dokumen-dokumen yang telah ditender. Akan berlangsung untuk 2 hari dan akan bersambung besok, dan dia akan menggunakan kepakarannya untuk memeriksa kesahihan, authenticity, and then maybe tomorrow on the authorship, and also we'll see, take it from there lah, on the documents, dan dia akan bentangkan laporannya dalam masa yang terdekat. Tapi kita dapati pada untuk pemeriksaan dokumen, ada lagi dokumen yang kita perlukan, cuma bila bertanya kepada DPP dan IO, sebahagian buku tu masih belum boleh diakses kerana dia dibawa saksi yang membuat laporan DNA buku. Ini merupakan buku Love and Peace yang telah diserahkan kepada pihak polis
masa dahulu dan masih dibawa posisi silap saksi pakar untuk DNA lah pelaporan. Dan itu sahaja saya rasa update dari pasukan guaman kami untuk hari ini. Ada soalan? Tiada. Okay, I think komen yang saya boleh bagilah ringkasan bagi pihak guaman, kita dapat keterangan soal-soal balas dan jawapan daripada saksi warden kan, dan dia berikan penerangan beliau kepada soalan-soalan diajukan daripada pihak-pihak peguam. Saya rasa ingin saya ingatkan, ini adalah satu sebahagian proses perundangan yang kita ada untuk inquest. So kita tidak boleh terus membuat kesimpulan. Ia adalah satu sebahagian daripada mungkin puzzle, jigsaw puzzle, iaitu inquest proceedings. So every saksi adalah satu kepingan jigsaw dan kita tidak boleh terus mengambil bulat-bulat. Itu adalah tugas hakim coroner untuk membuat keputusan. Kita sebagai peguam hanya menanyakan soalan-soalan yang relevan, mendapatkan maklumat-maklumat yang relevan supaya kita membantu mahkamah membuat keputusan yang tepat, memberi gambaran yang tepat. Jadi kita berharap kepada warganet, penonton yang meningkat, jangan terus emosi bila kita berkomen atau membandingkan komen-komen. Kita faham dalam mahkamah, kita faham, dan hakim juga amat faham, dan kita tidak boleh komen lebih untuk menjaga prinsip subjudice tersebut. Ya, jadi kita harus waspadalah. Kalau kita punya pemandangan apa keterangan yang keluar, kita harus mengambil ia adalah konteks sepenuhnya prosiding ini sehingganya dia habis, karena kita juga akan bawa saksi kita, saksi keluarga dan juga saksi pakar untuk membantu mahkamah mendapat gambaran yang sebenar. Okay, are they going to be testifying? Saksi Your ini experts, your handwriting, the document expert and the profiling expert, right? In computer. I think sekarang ni kita sudah engage para pakar-pakar untuk membuatkan jalan mereka. Selepas mereka memberikan laporan, pasukan guaman akan meneliti dan kita akan membuat perancangan seterusnya lah, sama untuk panggil mereka. Itu juga subjek kepada jadual proceeding kita, karena kita mungkin akan mula dengan siri saksi-saksi kanak-kanak lagi kan. So masa kita belum untuk bulan depan belum dapat ditetapkan lagi. So to decide if they will appear in this inquest. Itu adalah perbincangan dengan conducting officers dan juga mahkamah coroner. Dia sudah decide coroner, saya tapi conducting officers ni apa? Whether your experts can testify in this inquest. Semuanya proceedings inquest ni will be under the discretion of the coroner. So you have to So apply. yeah, we will have to seek permission. Yes. If we do decide to abuse evidence or abuse witnesses, we will definitely have to ask permission from the Rizal, just now you mentioned about the expert periksa the document. The document you mean the diaries and books belong to? Ya, buku yang sudah ditender W1, W2, W3, Y1 ke Y15 cebisan kertas itu diperiksa di mahkamah pada hari ini dan besok. Tapi ada lagi buku yang sudah diserahkan oleh Ibu Zara kepada polis. I think buku yang covernya Leventis itu sudah diserahkan, tapi masih menunggu laporan dan saksi yang DNA. Itu diasingkan. So itu yang kita dapat periksa lah. Kaedah yang digunakan? Kaedah saya tidak boleh kongsi sekarang. Cuma itu kita tidak melihat kepada proses perbandingan dengan spesimen sahaja, karena kita juga memberikan spesimen dokumen daripada rumah Zara sendiri yang diberikan oleh Ibu Zara supaya memberikan dokumen-dokumen yang contemporaneous yang dapat membandingkan sama ada tulisan itu betul-betul tulisan evolusi tulisan Zara atau tidak. Ya. Okey. Alright, terima kasih. Thank you. Sorry, so the captain is for all the experts. Where of the day?